Aku sampai tercekik-cekik. Pergi. Cik Man pukul 12.50 buat kelakar. Jangan. Tak adalah nak terus keluar. masuk MLM dah tak boleh. Nak masuk MLM tak boleh dah. Kat rumah je lah. Apa pula tak boleh? Boleh lah Cik Man. Sihat Fan Sihat, Alhamdulillah. Sihat lah. Ustaz ni saya tengok selalu makan waktu malam. Sian Ustaz. Ada. Tak apa dapat. Dah tak ada orang minat ni, makan je lah. Hai cik, ayat mancing. Ayat mancing. Cik Man. So Fan, apa benda yang nak tadi, apa bincang apa? Tadi korang main game Alah, itu game boring-boring. Dia orang kalau tak, tapi dia nak. Tapi dapat idea juga, boleh juga kan. Sekarang ni kan ada orang buat live yang bukan orang buat live, buat video yang gabung Cik Man. Bros make up letak kat situ, lepas tu muka dia elok daripada iblis, lepas tu jadi elok. Lepas tu bagi-bagi kat orang lain bros make up, lepas tu jadi elok. So Cik Man dapat idea tau. Cik Man dapat idea buat rantaian macam tu. Surah Al-Kahfi, baca satu ayat, bagi Quran, lepas tu Fat, kau buat ambil, kau sambung ayat kedua. Lepas tu kau baca ayat kedua, kau bagi Quran macam nak bagi orang sebelah, lepas tu Aceh ambil, Aceh ayat ketiga. Buat macam tu lah. Muka tukar-tukar lah Ustaz. Muka tukar-tukar. Tadi Cik Man dia cakap iblis. Cik Man cakap saya iblis ke? Ha? Cik Man kata muka Fat saya iblis ke? Teruk Apa ya Cik? Taklah, bukan contoh. La ilaha illallah. Maknanya buat yang video berantai tu, seorang baca ayat pertama, lepas tu ayat kedua, ayat ketiga, empat. Yang dia orang tengah buat challenge sekarang ni, don't trust challenge. Letak berus macam ni, tiba-tiba pak muka Cik Man. Pak muka Aceh. Pak macam tu. Tapi kita buat yang apalah, yang apa? Mengaji Quran punya. Tengoklah macam ni. Bagus. Yang tu bagus Cik Man. Saya pun terfikir bagus lah Cik Man. Maknanya serah Quran tu kita nampaklah macam serah kat sebelah, tapi tak ada orang pun. Lepas tu yang Aceh pula macam ambil Wish, betul lah. Nampak semua suka. Nice idea. Baik lah Ustaz. Baik-baik nanti kita boleh usulkan. Tapi janganlah ambil surah yang susah-susah Ustaz dia surah yang apalah, yang takut nanti masa Cik Man pas Al-Quran dapat kat Fat tengok je. Sadaqallahul azim. Pas kau. ada boleh. Kan Fat bukan apa juara negeri ke dulu tilawah masa sekolah menengah. Fat, baby baru dah keluar ke belum? Ke Cik Man tak tahu? Bulan 11 Cik Man. Bulan 11. Okey, ada apa-apa persoalan terkumpul ke? Fat ada idea nak tanya soal? Okey. Fat nak tanya, apa hukumnya kalau diorang asyik komen Fat punya misai Cik Man? Salah ke Fat simpan misai ni Cik Man? Dia tapi janggut ada tak? Janggut ada. Ada. Nabi kalau macam dari segi hadis, Nabi kata cukurlah misai dan peliharalah janggut untuk berbeza dengan Yahudi. Tak, nanti dulu Cik cakap. Maknanya cukur misai, maknanya buang misai dan rapikan janggut. Bukan maksudnya tak boleh. Tapi janganlah kita ada misai sahaja tapi janggut tak ada. Tu mungkin dia nak nampak syiar Islam tu, orang Islam berjanggut dan misai tu mungkin dia nipiskan. Sebab Yahudi dia bermisai tapi tak ada janggut. Dia macam itulah berpalapan dengan Yahudi. Tapi mungkin sekarang zaman sudah berubah. Mungkin agama-agama lain pun ada yang berjanggut semua. So itulah yang penting. Poin dekat situ kita berbeza dengan fashion ataupun pemakaian. Janggut tu Cik Man, kalau janggut tu dia kena panjang ke ataupun janggut macam ni pun tak kisah, yang penting ada janggut. Betul. Dia tak adalah, maknanya yang penting sederhana dan dirapikan dan menjaga kebersihan. Dia sunnah kat situ kita rapikan. Nabi kata rapikan. Baik. Boleh dia potong untuk rapi. Baik, insya-Allah besok saya potong. Sebab kadang-kadang kalau dia tak jaga, jadi masa makan tu buah-buahan tu takut kan macam makanan. Betul.
Ni Cik Man kat mana ni? Dekat KL ke dekat Negeri Sembilan? Shah Alam, Jalan Kebun, Seksyen 32. Shah Alam. Ingat tak Fak pernah buat harta dalam store? First time Fak jumpa. Ada dekat rumah Ampangan, Seremban. Seremban dah jadi kawasan merah. Dengan Zoe ke Pak? Dengan Zoe Zoe Rahman. Guys, alhamdulillah guys, saya akhirnya dapat juga join live Ustaz P. Osman. Allah, aku yang requestnya bukan kau. Sebab dah banyak kali request. Rupanya tak follow ya Cik Man. Terima kasih Cik Man. Okeylah Cik Man. Selamat malam. Nanti Fat, jaga diri. Orang tua kalau merajuk. Fat, apa Fat kat mana? Rumah? Fat kat Kedah. Fat sangkut kat Kedah Cik Man. Rumah tua? Rumah mertua. Kedah di daerah? Jitra dalam 15 atau setengah jam dari Alustar. 5 minit? 5 minit, 10 minit je. 5 minit, okey. Sebab nak pergi Kriang Hill. Kriang, yes, Kriang. Rasanya dekat Jitra tu bukan ada restoran yang dia Onyot yang pelakon apa tu yang gempal-gempal bukan adik budak kecil tu. Siapa nama dia? Itu Buntat siapa yang budak yang viral tu? TV3. Buntat. Ya. Buntat. Sebab itu makan tiba-tiba dia muncul. Makan dekat restoran kat Jitra tiba-tiba dia muncul. Terperanjat rupanya restoran kat gerai dia. Oh iyalah bapak dia buka kedai makan. Betul dia orang kata buntat. Betul buntat. Kenapa guys? Saya punya audio teruk ke? Cik Man okey tak? Pak punya suara. Okey, jelas. Tak ada okey masalah. Lah. Orang ni ke dia seorang je yang komen tadi Cik Man. Kau jangan sampai aku garang macam Cik Man Cik Man. Pak selalu tengok kalau yang siapa yang live yang main-main kena lah kan Cik Man. Orang tengah tengok dia juga main-main. Pada muka korang. Tapi hari ni mood okey pula. So, tak adalah sebenarnya membebel-bebel apa nampak macam marah tu. Tak saja. Memang itu style je kan. Memang Ustaz. Cik Man kalau macam tu. Sebab kalau Cik Man mood okey memang membebel. Tu mood okey lah tu. Betul. Dia satu. Mungkin belum dapat makanan. Sebab tu dia marah. Ini walaupun dapat nasi goreng dengan telur dadah tadi ya? Telur dadah. Rezeki Cik Man alhamdulillah. Sama lah. Fat ni baru lepas makan Maggi asam laksa. Nikmatnya. Maggi? Asam laksa. Ada Maggi asam laksa? Tak pernah nampak. Sebab Cik Man kalau Maggi tak ada modified. Just keluarkan, masuk air panas, lepas tu gunting punya serbuk. Orang masak itu masak ini memang tak reti, memang tak boleh masuk. Siapa yang masak? Mak mertua? Saya masak sendiri lah Cik Man. Memang Maggi tu asam laksa tu dia memang datang asam laksa tu. Maggi asam laksa. Maknanya Maggi tu memang pembungkus dia. Yelah Cik Man. Ingatkan Maggi kari tu kosong, lepas tu buat tambah. Okay. Tidaklah. Wow, ramai ya tak tidur lagi. 3,600 ya. Tadi Cik Man. Apa benda? Macam mana? Ni janggut Cik Man pergi mana? Apalah korang ni? Alamak. Tak ada Cik Man. Janggut Cik Man pergi mana? Tak ada member. Tak, hari tu gunting rambut. Member. Yang tukang gunting, itu gunting rambut, tukang gunting tu dia terseret sekali. Zap. Alang-alang tercukup tu. Miskomunikasi. Ya, Cik Man dengan siapa kat rumah? Dengan anak buah Itu main PS4 tu anak buah Cik Man? Main PS4. Tak, itu anak jiran. Cik ni tu anak jiran rumah sebelah ni. Cik Man kat Shah Alam ni dekat lah. Nanti habis PKP senang-senang Cik Man datang rumah saya. Pak kat Setia Alam. Setia Alam rumah banglo. Kita yang bawah daripada banglo tu. Yang bawah tu. Bawah balik banglo paling kecil 3 tingkat. Orang kaya. Cik Man tak tahu rumah Fak yang mana. Rumah Fak yang macam tu ke? Tak payah. Orang kaya. Masuknya mau ditanya mau jumpa siapa. Ni pun geng Aceh juga ni.
sangkut je ni Cik Man ni. Cik Man. Ya. Ada. Man. Cik Man. Itulah siapa suruh kan dah janggut dah ni Cik Man tengah hang kan dia bukan dengar pun. Itulah Cik Man. Cik Man. Tengok. Aduh. Cik Man ada orang Sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut tadi. Tu Fat tengah layankan dia orang tadi. Fat puji Cik Man. Tengok Imal Yusof. Saya duduk kat Bukit Raja, segan masuk kawasan Setia Alam. Tengok Setia Alam. Have you? Sekat. Cik Man lain sekat-sekat. Okay guys. Lain Cik Man sekat-sekat. Okay. Tak apa. Okey, tak apa. Nanti kita hapus semula. Check line boleh, Alright. Okey Cik Man, jaga diri, jaga kesihatan insya-Allah. Nanti kalau Cik Man dah follow, Cik Man perasan ya. Kalau Cik Man dah follow, Cik Man perasan nanti ikut. Ya. Salam keluarga Pat. Okey, bye. Okey Cik Mamun, baik-baik. Assalamualaikum. Fat, terima kasih Fat kerana sudi accept Cik Man punya visi. Terima kasih Fat. Salam keluarga Fat. Tak tambah. Okey, dah turut okey. Yang usah bayar Betul, are you okey? Dap, bateri semakin lemah. Ustaz perlukan, tapi kau nak tengok TV Sekejap dulu. Tapi yelah dia tak ada, tak apalah, tak salah. Tak apa, duduk. It's okay. Tak apa. Kalau lepas ni nak end live. Habis bateri ni end lah. It's okay. Alhamdulillah. Okay. Yes. Okay. Fi. Ustaz. Ya, saya. Okey, cuba nyat. Memang kau sangkut-sangkut, Fi. Tak tahu pula live ni. Dungun ada data tak? Tak dengar, Fi. Okey, apa makanan kegemaran Cik Man? Masak lemak cili api ikan tenggiri, sayur sawi goreng, ikan sela kecil, ikan sela kuning kecil, sambal. 3. Ni makanan yang mak masak daripada kecil. Semalam telefon kakak Cik Man, dia paling kakak Cik Man yang atas Cik Man, yang kakak yang bongsu, dia paling tepat dengan masakan arwah mak. Cik Man ada 2 kakak, yang kakak lagi seorang tu pun ada 2 pandai masak. Cuma yang kampung ni dia masak rendang yang sebiji dengan rendang mak lah. Dan tu yang dia cakap semalam, dia kata, "Dik, akak tak sanggup beli ikan tenggiri sebab nanti teringat kau menangis." So Cik Man pun sebab memang tak dapat balik kampung lah, sebab dia jaga abah kan, dia dengan keluarga dia jaga abah. Jadi Cik Man sebab ini kita berbual kosong je lah tentang kehidupan masing-masing. Jadi sesi soal jawab stop dulu sebab Cik Man tepu letih. So maknanya rindulah dengan keluarga itu, rapat dengan akak, padahal umur jarak jauh juga. Tapi bila Cik Man dah besar, yelah masing-masing
dah matang, dah dewasa, buat cara orang dewasa. Jadi maknanya Cik Man rapat dengan dia lah. Cik Man rapat dengan semua adik-beradik, tapi dengan kakak ni rapat. Lepas tu masakan dia memang persis masakan arwah mak. Masak lemak cili api ikan tenggiri, my favourite. Ikan sambal selah kuning dan ikan masin sepat, no ajinomoto. Okeylah, Cik Man beritahu lah aku malah nak cerita pasal jodoh. Tak apalah, lain kali lah. Okey, baca soalan. Dengar-dengar kaum hawa boleh jadi lelaki yang Cik Man mencari seseorang yang pandai masak lemak cili api, tapi memang sebiji Negeri Sembilan. Dia kulit putih ke, kulit hitam ke, itu tak ada masalah. Umur Cik Man dah tua adik, tapi belum masuk 4 lagi lah. Tapi aku mengaku banyak, aku mengaku dekat 50 lah. Macam mana Cik Man jadi rapat dengan adik-beradik? Sangat rapat. Sebenarnya hubungan adik-beradik, okey, sebenarnya Cik Man, okey, anak Cik Man anak bongsu. Jarak umur adik-beradik jauh. Cik Man tak sempat membesar dengan diorang. Sebab abang-abang dengan akak semua 60, Cik Man 30 lebih. So masa Cik Man lahir, diorang dah tua, dah kerja macam pakat mak dengan ayah. Tapi bila Cik Man dah semakin besar, so kita dah dewasa lah. Jadi tak adalah sempat nak main mak-mak sama-sama tu, tak sempat lah. Sebab zaman kanak-kanak diorang zaman dulu. Tahun ni beraya seorang. Tahun ni Cik Man beraya seorang dekat sini, terperangkap dekat tempat terperangkap. Memang tak balik kampung, dah beritahu dengan akak tak balik kampung sebab takut apa-apa berjangkit dengan abah. Abah dah tua. Ayah Cik Man dekat 100 tahun umur dia. Ayah Cik Man dekat 100 tahun. Takut Cik Man ada virus tu, patut bawa ke dia jadi apa-apa. So dah beritahu akak tahun ni raya tak balik kampung. So Cik Man terperangkap dekat sini sorang-sorang je lah. Kat sini memang tak ada saudara kecuali Ustazah Mbun yang selalu masak. Semua tu ada jiran tu lah. Cik Man bukan duduk sini. Ini Cik Man sewa kat sini sementara. Cik Man duduk apartmen di Shah Alam. Tapi kat sana macam tak ada live sebab kita duduk tingkat 15. Jadi kita sewa satu rumah di satu tempat yang bukan kampung kita, supaya dapat rasa suasana kampung, boleh jalan keluar. Jadi seorang je lah kat sini. Abah umur dekat 100, 96, 95 ke, satu lebih kurang lah, 94 ke 95, 96. Cuma Cik Man stay sini je lah. Semua banyak work from home lah kalau ada on air daripada rumah. Kecuali kalau ada perkhidmatan untuk orang kata perkhidmatan penyiaran, Cik Man akan keluar. Itu dengan surat kebenaran lah, untuk live, untuk program-program info-info, maklumat apa semua Islamik. Doakan ayah Cik Man, doakan akak, adik-beradik, semua keluarga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cik Man nak luahkan sesuatu. Mungkin sebab mungkin dah ramai ni, mungkin semua akan faham lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali Cik Man ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua followers ataupun kepada semua netizen yang mungkin tahu, mungkin ambil perkembangan Cik Man di Instagram, iaitu satu saluran media yang Cik Man paling aktif, ataupun di Facebook. Okey. Yang keduanya Cik Man ada beberapa perkara yang Cik Man nak sebut dekat sini yang rasanya korang boleh tolong maklumkan kepada yang lain juga tentang pendirian Cik Man lah. Okey. Cik Man belajar di Mesir, mengambil kos pengajian Islam lah, syariah Islamiah. So balik Malaysia ni orang anggap itu ustaz, walaupun kita tak adalah nak menganggap diri kita ustaz, itu terpulang masing-masing. Tapi Cik Man tak ada menganggap diri Cik Man ustaz lah. Cik Man lebih membahasakan, lebih suka orang panggil Pak Cik, ataupun yang hampir sebaya tu panggil abang pun boleh, panggil nama pun boleh. Dan yang paling selesa, panggilan yang Cik Man dah jumpa paling selesa, yang rasanya tidak ada gap, panggil sahaja Cik Man. Saya lebih suka orang memanggil saya Cik Man ataupun Pak Cik yang kanak-kanak, ataupun Acik,
daripada ustaz. Saya ulang sekali lagi, saya lebih suka, Cik Man lagi suka masyarakat panggil Cik Man sebagai Cik Man ataupun Acik ataupun Pak Cik, budak-budak kecil, daripada dia orang panggil ustaz. Sebab di situ saya rasakan saya boleh rasa keluarga dengan orang lain. Tapi bukanlah maksudnya saya kata ustaz yang lain tu dia jaga standard. Tak, itu pilihan masing-masing. Itu saya lah, okey. Dan saya pun tidak menganggap yang saya ni ustaz. Itu pilihan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, Cik Man nak mohon maaf kepada semua netizen dan juga followers. Okey. Tujuan Cik Man ber-IG ni antara tujuannya ialah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Okey, dan juga untuk menjawab soalan. Sebab Cik Man ambil kos itu. Cik Man ambil kos syariah Islamiah berkenaan dengan hukum hakam, hadis dan seumpamanya. Jadi, setakat yang Cik Man mampu, Cik Man akan huraikan. Cuma, Cik Man mohon satu saja. Cik Man mohon satu perkara. Cik Man tidak mampu dengan tenaga yang ada ni, dengan kesempatan masa, untuk menjawab semua soalan di DM. Tak mampu. Sebab soalan terlalu banyak. Daripada 4 tahun lepas scroll, barangkali mungkin puluhan ribu di situ. Dan dalam keadaan yang rasa bersalah. Sebab kita tak mampu nak jawab semua soalan. Maka Cik Man bagi tahu dekat sini, kalau ada soalan yang tak berjawab, maka itulah sekadar kemampuan Cik Man dari segi tenaga dan dari segi masa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada admin lain yang menguruskan IG juga selain daripada Cik Man. Jadi kalau kau tengok kadang-kadang scene itu, mungkin Cik Man. Yang keempat, Cik Man nak bagi tahu kepada netizen semua dan follower, di Malaysia ini selain daripada Cik Man, di Malaysia ini ada, Cik Man rasa ada puluhan ribu ustaz. Ada puluhan ribu ustaz yang lain, dan mungkin ada ratusan ustaz yang ada Instagram, yang korang semua boleh bertanya pada mereka. Boleh bertanya kepada mereka selain daripada Cik Man. Korang kena faham tu. Okey? Jadi maknanya bila korang tulis dekat komen, Cik Man tolong baca DM saya, kenapa Cik Man ni tak baca? Kenapa Cik Man jawab screenshot soalan orang lain? Saya tertekan sebenarnya, saya stres sebenarnya bila saya baca komen-komen macam tu. Sebab apa saya stres? Sebab saya merasakan bersalah. So, all these comments menjadikan saya rasa bersalah. Seolah-olah macam tak nak jawab soalan. Sebenarnya tak begitu. Dan ada yang kadang-kadang mencarut di DM. Ada yang mencarut. Sebut pukimak, babi apa semua, sombong kau. Jadi aku rasa, alamak, aku tak mampu. Tapi aku bukan jenis yang screenshot negativity. Cik Man tak akan screenshot benda tu. Yang kutuk aku babi ke pukimak apa semua tu, aku tak akan screenshot. Nak tengok. Tak ada, aku bukan style macam tu. So, tahan aja lah. Okay? So, mungkin itu balasan kepada dosa-dosa kan. Jadi, maknanya minta maaf. Memang tak mampu nak jawab soalan-soalan yang ada di DM disebabkan kesuntukan dan keterbatasan tenaga. Jadi, Cik Man cadangkan adik-adik semua boleh mengunjungi Instagram ilmuwan-ilmuwan yang lain dan bertanya soalan kepada mereka. Atau ni penting. Selepas atau ni penting. Adik-adik yang Cik Man kasihi, netizen, anak-anak yang Cik Man kasih sekalian, satu benda, tapi ini PKP lah. Satu benda yang korang kena laksanakan selepas PKP, tolong, minta sangat, tolong lazimi kuliah-kuliah pengajian agama di masjid dan di surau ataupun di mana-mana tempat ketika korang ada kesempatan. Tolong sangat-sangat. Maknanya jangan mengharapkan soalan itu dijawab di Instagram. Jangan terlalu meng-Google. Jangan terlalu meng-YouTube. Tapi kena jumpa Tuan Guru. Okey, Cik Man yakin di kalangan followers ataupun 2,000 lebih ni, ada yang duduk kawasan perumahan, ada yang duduk PPR, ada yang duduk rumah teres, ada rumah kampung, ada rumah kos rendah, rumah mahal, banglo ataupun setinggan. Tak kisah kat mana pun, tapi di situ ada surau. Di situ
ada surau, di situ ada, dan ahli jawatan kuasa dia akan buat kuliah mingguan atau bulanan. Jadi Cik Man merayu sangat-sangat, tolong pergi ke kuliah mingguan mereka. Tak kira sama ada ustaz tu terkenal ke tak terkenal ke, pergi. Ustaz tu mengajar sekolah rendah ke, ustaz tu mengajar sekolah menengah ke, ustaz tu mengajar universiti, college, ada PhD, tak ada PhD, pergi. Mengajar Quran, mengajar subjek-subjek yang lain, usuluddin, tasawuf, tauhid, hakikat, syariat, puasa, pergi. Sebab ketika itulah nanti engkau boleh bertanya dengan dia face to face, angkat tangan. Ustaz, tak faham. Tanya dia. Dan andai kata kalau ustaz tu tak dapat jawab, tak apa, yang penting dia tahu ada orang tanya. Maka dia akan bagi jawapan, saya akan bagi jawapan minggu depan, saya akan berbincang seumpamanya bla bla bla. Yang penting kau dah mengutarakan soalan. Pergi. Adik-adik, tolong jangan ponteng kuliah mingguan. Okey, yang kerja kilang. Contoh yang kerja kilang. Cik Man beritahu sekarang ni jabatan-jabatan, sebab Cik Man sendiri banyak dijemput kilang-kilang kuliah mingguan. Cik Man pernah habiskan kitab hadis-hadis akhir zaman, kilang semi on conductor Senawang. Tak tahu siapa yang ada dekat sini semi on conductor Senawang. Semi kilang on Senawang. Kilang on Senawang ada dua. Cik Man pergi yang ujung. Siapa yang kerja kilang on? Siapa yang tahu ada kilang on kat sini? Kejap, Cik Man nak suap. Cik Man pergi dekat sana dulu sebelum masuk Pencetus Rumah. Cik Man pergi sana. Habis buku tajuk hadis-hadis akhir zaman. Habis. Maknanya siapa yang kerja kilang, dia tak ada alasan untuk tak sempat hadir kuliah maghrib. Mungkin dia shift malam, tapi dekat kilang dia ada buat kuliah. Masa tu pergilah, waktu rehat kot. Lepas tu pejabat-pejabat kerajaan. So Cik Man minta adik-adik semua, netizen, followers, tolong lazimi kuliah-kuliah, tolong lazimi tok-tok guru yang hadir, tak kira siapa pun, dan disitulah ruang untuk bertanya soalan. Jangan mengharapkan Google semata-mata, sebab Google tu kita tak tahu sahih ke tidak. Google kita tak tahu sahih ke tidak. Lain okey ke? Lain Cik Man okey ke? Makan. Boleh maknanya Cik Man nak bagi tahu siapa yang kerja shift pun tak ada alasan juga, mungkin ada buat kuliah-kuliah dekat situ lah. Tapi mungkin juga pada waktu shift dia tak ada kuliah. Okey. Itu je lah yang Cik Man nak luahkan. Sebenarnya dah lama nak luahkan. Tapi lepas ni mungkin ada orang tak dengar luahan aku ni, nanti dia akan kritik juga. Kenapa tak jawab soalan? Sombong. Jadi ustaz bongkak apa semua. Dah berlakon ni berlagak. Aku tak suka nak menjawab kritikan. So hadam ajalah. Apa orang kata? Hadap ajalah benda-benda tu. Yang keempat, yang korang tengok Cik Man kadang-kadang membebel, lepas tu suara tinggi kan. Itu bukan aku marah. Itu aku selesa. Apabila Cik Man selesa dengan seseorang, Cik Man akan riuh rendah dengan dia. Apabila Cik Man suka dengan seseorang, Cik Man akan riuh rendah dengan dia. Membebel sampai dia pun serabut.
Sampai dia pun mungkin anggap lebih baik tak pernah kenal aku. Itu tanda aku suka dengan dia. Tapi kalau aku benci seseorang, aku diam. Aku memang tak cakap. Maknanya bila aku tak cakap dengan dia tu, maknanya aku tak suka lah tu. So sekarang ni Cik Man seronok lah dengan followers sekalian. Tak ada, aku bukan nak meluah-meluahkan sangat. Alang-alang luah kat sini je lah. Siapa yang dengar-dengar je lah. Jangan tanya pasal individu lain dekat dalam IG Live Cik Man. Aku dah banyak kali bagi tahu kau jangan nak tanya pasal orang lain secara spesifik dan kemudian kau nak aku jawab. Aku tak suka nak cerita pasal hal orang lain, peribadi orang lain dekat sini. Okey? Minta tolong. Jangan cerita pasal orang lain dekat sini. Syafiq. Tidur, membuta dah. Ada satu kenyataan yang Cik Man baru postkan dekat Twitter. Tak tahu korang setuju ke tidak. Okey? Korang setuju ke tidak? Ni masalah couple lah. Kalau ada orang tanya dengan kau, contohnya kau minat seseorang ataupun kau message seseorang lah. Ya? Kemudian dia tanya kat kau. Kau message dia. Dia tanya kau. Boyfriend ataupun girlfriend awak tak marah ke? Dia tanya kau. Sebenarnya, kau setuju tak? Mungkin dia tanya itu bukan sebab dia nak hormat engkau status milik orang pun. Tapi dia tanya tu, dia mengharap engkau jawab kau single. Kau setuju tak? Kan? Kalau kau mesej seseorang, lepas tu dia tanya kau balik. Boyfriend awak tak marah ke? Girlfriend awak tak marah ke? Dia tanya tu, boyfriend girlfriend tak marah tu, dia tanya tu, bukan dia nak hormat engkau ni tunang orang pun. Tapi dia minta-minta dalam hati supaya kau jawab kau single. Kau setuju tak teori ni? Kan? Sebab dia dah berkenan dengan orang tu. So, dia pun mengharap orang tu jawab single lah. Ataupun barangkali dia nak caras. Barangkali dia nak tunggu jawapan. Saya tak berapa okey lah dengan boyfriend saya. Kita orang tunggu masa nak break up. Kat situ dia cucuk jarum. Hafiz Hamidun, kan hari tu aku cakap aku nak share sesuatu dengan kau. Kenapa kau diam tak DM aku? Kau nak tunggu aku je DM kau? Lepas tu aku dah lupa apa semua pakai dah. Apa masalah kau? Cik Man, kalau orang panggil nama Syah, terima tak? No! Panggil aku Cik Man ataupun Acik. Syah ni rasa macam menggedik dengan aku. No. Panggil aku Cik Man ataupun Acik sahaja.
Apa masalah kau? Itu aku suruh kau DM ke apa? Aku dah cakap aku nak share dengan kau masalah aku. Alah, Lepas tu lala aku terlupa. Lupa. Ingat Cik Man busy. Kau kat mana tu? Kat rumah, dalam bilik. Hidup kau dalam bilik aja daripada dulu dalam bilik. Tak pernah aku nampak kau bawa IZ tu ke dapur. Lepas tu kau tolong mak kau masak. Ataupun kau duduk luar sekejap sapu-sapu sampah tepi tu. Pergi ke dapur ambil plastik hitam. Lepas tu kau ikatkan benda kau tolong buang kat luar sana. Bilik je kau. Buat apa kau dalam bilik? Takkan saya nak tunjuk kau pula kan. Nanti orang kata saya riak pula. Tak ada, bukan masalah riak. Tak apa Cik Man, nanti saya Tak payah. Nama saya Azman Shah bin Alias. Nama saya Azman Shah bin Alias. Panggil saya Cik Man aja. Panggil saya Cik Man aja. Shah tak nak. panggil Azman lah. Abang, aku geli betul Abang Shah. Tolonglah panggil Acik je lah. Panggil Acik je lah. Abang Syah makan. Tolonglah Abang Syah. Tolonglah. Panggil Acik. Aku dah tua dah. Tolonglah. Aku dah tua dah dia. Oi. Cucu Cik Man. Saya ada cucu. Adik-beradik saya semua dah ada cucu. Cucu saya lebih 10 orang. Makan nasi goreng Cik Man. Kau dah makan belum? Dah. Dah kenyang lah. Siapa masak? Mak masak. Engkau tak pernah lah masak tak? Masak. Senang-senang je lah. Rambut saya panjang je mana serabut lah. Ha? Rambut saya dah panjang lah. Tahu bila nak potong. Potong sendiri je lah, botak je lah. Saya kalau botak mungkin kelakar. Okey, mungkin Cik Man boleh ambil soalan. Kau duduk situ je dulu apa? Hafiz? Ada soalan? Mungkin kita buka soalan tentang puasa. Masuk swab saringan COVID-19 yang tu tak membatalkan puasa. Ujian swab ke swab? Swab lah swab, ujian swab saringan COVID-19 sama ada masuk kat hidung. Cik Man dah buat dari tu. Dia masuk kat sini, aku terasa dia pergi kat sini. Sama ada hidung ataupun mulut, tidak membatalkan puasa Ramadan. Sebab apa? Kan dia masukkan sesuatu ke dalam rongga, kenapa tak batal? Sebab dia tidak membawa makna makan dan minum. Makan dan minum, sini. Lepas tu masuk sampai ke perut. Al-jawfu, rongga yang dimaksudkan itu perut. Bukan sini. Ada kau makan nasi lemak naik sini. Dia akan turun ke perut. Jadi maknanya ujian swab tu tak batal. Okey? Apa tadi aku dah lupa dah. Kau dengar tak, Hafiz? Dan ketika ujian, ada yang tak tahan sampai muntah. Ketika ujian swab tu ada yang tak tahan sampai muntah. Maka kalau muntah batal tak? Tak. Muntah tak batal.
Lain Cik Man okey tak ni, Hafiz? Teruskan. Lain Cik Man okey? Sairum Saidik. Ada je orang makan pakai hidung. Sekarang ni Cik Man nak tanya kau. Kebiasaan fitrah manusia makan pakai apa? Sekarang ni kita tak cerita pasal orang sakit. Kita nak cerita kebiasaan fitrah manusia normal makan pakai apa. Maka definisi agama diambil berdasarkan fitrah manusia itu. Faham? Faham tak, Sairum? Sairum? Habis sekarang kejap lagi lah kita busy dekat DM. Nak lain kau tak masalah, kau lain kau masalah. Terawih online tak ada. Terawih online. Terima kasih Sairum. Terawih online tak ada. Kau jangan buat masalah Terawih online tak ada. Sebab sembahyang berjemaah syarat mesti ittihadul makan. Ittihadul makan. Satu tempat. Kalau kau dekat Puchong, kau dekat Puchong. Kau tengok TV orang tengah sembahyang dekat Penang. Engkau dekat Puchong nak ikut imam dekat Penang dalam TV. Tidak sah jemaah. Tak ada terawih online. Okey. Nikah online dibahaskan. Ada mazhab yang mengatakan sah. Sebab nikah online bukan sembahyang jemaah. Nikah online bukan sembahyang jemaah. Yang penting ada 5 rukun. Cuma sekarang ni sedang nak kemaskinikan tentang hukum hakamnya sebab dia mungkin satu benda baru di Malaysia. Tapi dah sudah dibincangkan di peringkat fatwa. Sama ada dalam ataupun luar negara. Muntah tak batal, dek. Kalau non-Muslim masuk Islam dan badan dia penuh tattoo, adakah dia patut buang? Tak perlu. Sebab dia tak menghalang air. Kalau buang tu boleh memudaratkan dia, tak perlu buang.
nak apalah tu Syamila? Kau mesti bagi info tentang perubatan Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa kau nak? Allah, garang betul. Kau mesti bagi info tentang perubatan. Makan malam tak elok. Makan tengah malam tak elok pukul 1 pagi. Perubatan selain daripada mengganggu rutin hidup aku. Kejap. Apa yang sekejap? Makan malam tak sebenarnya Cik Man pernah dengar. Cik Man pernah dengar satu kenyataan. Dalam diet ni yang paling bahaya sekali ialah kita perlu elakkan yang first air manis. Betul kan? Bukanlah paling dalam nak diet Sampaikan dia kata apa tau? Sampaikan dia kata apa? Diet ni step pertama, kalau air manis pun tak boleh nak kawal, tak boleh nak elakkan, jangan mimpi untuk meneruskan step yang kedua. Is that true? Dia macam ni, dalam diet ni dia banyak mazhab. So macam saya bila kau kata mazhab tu aku dah terpanjat. Okey, teruskan. Okey, so kiranya bila diet, alamak, tak apalah, saya malas lah nak pakai tudung. Tutup lampu balik. Okay, so bila diet tu, kalau kita dengar telefon, dia macam ada banyak-banyak jenis kan. Contohnya macam keto diet, carbo diet, GM diet, dia banyak-banyak lah. So bila banyak diet, bila banyak mazhab, kita kena tengoklah daripada mana, apa dia punya fokus. Contoh macam GM diet ni, dia fokus pada makan karbo yang makan protein. Macam tu lah, saya tak tahu sangat lah pasal diet ni. Tapi dia macam tu lah, dia banyak mazhab. Tapi bila cakap pasal air manis ni, kenapa dia sangat bermasalah? Bukanlah bermasalah, tapi benda-benda manis ni kenapa perlu dielakkan? Sebab bila ni apa yang saya belajar tau. Maaf kalau ada orang yang lagi mahir. Kalau engkau perubatan, kau ambil bidang apa? Dia ada dentist, ada doktor haiwan. Kau ambil bidang mana? Saya doktor manusia, tapi sekarang ni saya baru asasi. Maknanya dalam asasi tu kau belajar apa je? Bila asasi ni, kita orang akan belajar biologi, fizik, chemistry. Dia belajar semua balik, tapi secara detail. Okey, sekarang ni macam ni. Apa beza biologi, fizik, kimia tu? Aku tak pernah tahu. Okey, so saya akan explain sekarang ni apa beza 3 subjek tu. Yang pertama, kita mula dengan biologi. Kalau nak pergi ke bidang perubatan, subjek paling penting adalah biologi. Sebab hari tu ada orang tanya dekat saya, dia tak ambil SPM bio. So macam mana dia nak masuk perubatan? Setahu saya, bio tu penting. Bio ni kita belajar pasal kehidupan manusia, kita belajar pasal manusia, kita belajar pasal haiwan, kita belajar pasal tumbuhan. Yang pasal biologi ni dia macam mana? Bio tu kehidupan, logi tu pembelajaran. Macam tu lah. Tapi Cik Man pergi Watson ada jumpa ni serum bio oil untuk hilangkan jerawat dan juga kesan jerawat anda. Yang tu dia ada kaitan juga lah. Macam tu lah bio oil tu. Okay, muka tu kan part of badan. So ada kena mengena sikit. Okay, bio oil. Then pernah ada cerita anatomy. Yes, betul. Anatomy tu pula, okay, itu kalau first year student nak ambil perubatan bidang medik ni, first year dia memang kena belajar anatomy, fisiologi. Anatomy ni adalah pasal badan manusia. Kita belajarlah pasal tangan, kaki, hamstring, bicep, semua benda tu. Macam tu, gitu. Faham tak? Oh, anatomy ni maknanya apa ni, tentang dalam badan lah, macam jantung apa semua tu, bukan? Tapi dia surface je. Dia memang dia macam ni Okay, saya bagi contoh. Biologi tu adalah buah-buahan satu dunia. Lepas tu anatomi pula kita akan belajar buah-buahan tempatan, which is buah-buahan di Malaysia je. So dia kecilkan lagi skop dia. So pada badan. Maknanya anatomi is some part of biology lah. Anatomi, biologi ni besar punya, so dia ada kecil-kecil lagi. Tapi dia bahagian. Okay, and then fizik? Okay, fizik pula kepada siapa yang nak ambil engineering, ini sangat penting. Fizik ni kita belajar pasal kejadian dunia. Maksudnya setiap benda berlaku kena ada sebab.
Contohnya macam mana, pernah dengar Big Bang Theory tak Ustaz? Big Bang. Pernah dengar kan? Pernah. Macam ni. Itu contoh bidang fizik. Tapi kita tak belajar benda tu kat sekolah. Contoh Big lain. Bang yang tentang alam semesta tu. Yes, betul. Itu contoh bidang fizik. Tapi itu bukanlah fizik yang belajar dekat sekolah. So kalau dekat sekolah punya fizik ataupun fizik yang higher level sikit, macam saya punya fizik adalah physics foundation, kita akan kami belajar Foundation? Bukan foundation. Cik Man ada foundation sebelum pakai pakai serum, kemudian lepas serum kena pakai whitening, and then last kali sebelum makeup pakai foundation. Wah, power Okey, terus Ustaz makeup ni. sambung. Okay, tak, ni foundation ni bahasa Melayu dia adalah asasi. Dia asas, kita belajar asas. So foundation ni, kalau physics foundation, kita akan belajar lah pasal, dalam physics ni, Ustaz akan belajar macam mana kelajuan. Lepas tu, okay, contoh. Gravity kan, kalau bola jatuh daripada tingkat atas, berapa kelajuan bola tu akan jatuh ke tanah? Macam tu lah, faham tak? Tapi kalau tingkat sebelum kalau tingkat 3 tu ada beranda, lepas tu bola tu tak sempat jatuh ke tanah, macam mana? Ustaz pergilah gubal soalan. Okey, Ustaz faham. Maknanya biologi tentang badan, and then sebahagian kecil daripadanya adalah anatomi, kemudian fizik ni tentang kehidupan lah. Kan? Ya, dia dia fizik ni, apa yang orang kata pasal fizik adalah fizik memberi sebab atas setiap benda yang berlaku di dunia. Macam itulah. Okey, fizik ni bukan anggota badan saja, maknanya macam mana bola tu boleh melantun paling maknanya bila kita lantunkan sesuatu, and then makin lama lantunan tu semakin berat. So itu perbahasan dari segi fizik. Ya, betul. Kau perasan tak Syamila, kau perasan tak kadang-kadang dalam IG ataupun dalam orang kata sains kan ada yang bulat, okey, bulat ni ada bulat, lepas tu kat sini ada bulat, lepas tu dah tak betul tak? Tu dalam tu subjek apa? Kita orang tak belajar benda tu, tapi setahu saya itu biasanya digunakan oleh psikiatris untuk bidang psikologi, kalau tak silap saya lah. Kalau benda besi kan, bola besi yang bertali, tolak tu kan. Kan. Tapi kalau Ustaz nak reason kenapa dia bergerak, kenapa dia stop, itu boleh di-explain melalui fizik. Dia ada kaitan dengan fizik lah. Okay, one more. Yang dekat baju ada tulis kod A, batu F, apa semua. Dia macam ada tangga. Tu orang makmal pakai. Ataupun benda tu macam ada kaitan dengan sains. Itu apa? Ada tangga. Dia macam cecair, dia nak campur. Lepas tu yang ni, campur ni, dia macam kotak-kotak banyak-banyak. Dia macam simbol, huruf-huruf. Tak pastilah Ustaz. Kau mesti tahu. You should know, Syamila. Ustaz yakin kau tahu, tapi aku menerangkan tu kau bela apa benda yang aku terang. Dia macam jadual yang Tahu. Chemistry tu bidang kimia. Kau tengok. Kau ingat aku bodoh sangat. Maknanya aku ada gambaran sikit-sikit. Kan? Bukan, itu kita panggil sebagai periodic table. Kalau tak silap bahasa Melayu dia jadual berkala. Betul tak? Siapa yang belajar ni netizen? Yes, ada orang cakap jadual berkala. Okey, saya explain macam menarik Ustaz. Saya suka. Okey, kejap. Sebelum tu saya cerita sikit chemistry tu apa. Chemistry ni kita akan belajar, dia bukannya macam yang tak tengok cerita campur benda ni, campur benda tu, meletup semua. Itu bukan chemistry. Maksudnya itu bukannya gambarkan chemistry. Chemistry satu benda yang kita tak nampak. Pasal? Benda yang kita tak nampak. Maksudnya kita, faham tak? Contohnya, okey, saya bagi contoh ya. Chemistry ni bukan dalam chemistry ni bukan pasal couple ke? Kenapa you tak kahwin dengan dia sebab I tak ada chemistry dengan, bukan tu ke? Maknanya dia tak ada kimia lah dengan orang tu. Chemistry antara couple tu kan tak boleh.
I dengan dia. Betul tak? Okay, terus betul? Okay, so chemistry ni kita belajar pasal benda, contohlah kenapa ais boleh cair, macam tu lah. Kenapa bila, contoh kalau ustaz letak ais dekat luar, adakah dia terus jadi air? Tak kan, dia akan jadi macam half air, half ais. Faham tak? Dia dekat dalam dalam